Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hazim binti Barisham dan ni tim saya, Dayana Batrisha, Wan Nur Ami Syafiqah, Nurul Afifah dan juga Ilani Aisyah. Hari ini kami akan temu ramah bersama pengusaha OPHQ atau OP Tasta Protein Industry pada bahagian A. Encik Zul boleh ceritakan tentang latar belakang Encik Zul dan juga latar belakang syarikat Encik Zul? Okey, boleh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya perkenalkan diri dulu saya. Nama saya penuh saya Muhammad Zulfazli bin Halim, founder kepada syarikat OPI, di mana kepakaran kami adalah menghasilkan produk minuman berasaskan protein dan yang berinovasi. Which is akan datang kita akan buat makanan pula. Aktiviti perniagaan Encik dari segi produk lah, menghasilkan produk. Ya, betul. Dia tak macam energy drink biasa. Dia lebih kepada recovery drink yang fokuskan lebih kepada pemilihan. Selepas kita buat aktiviti lasak, kita perlu protein untuk consume. This is the one lah. Kita tak, dan kita bukan supplement. Kita punya produk di bawah kategori makanan dan minuman dalam kategori functional beverage. Kita juga ada kolaborasi dengan UniKL juga. Even campus saya memang kita orang buat collaboration untuk kita nak do some research dan hasilkan produk-produk yang orang boleh ambil protein secara on the go, secara mudah. So, tak payah nak masak, tak payah nak bancuh, just buka ataupun makan terus dapat protein, something macam tu. Jadi umur Encik Su sekarang berapa tahun? Ini 28. Encik mula umur 24. Ya, betul. Saya pun ex UniKL actually. So, berbesar hatilah untuk bantu korang juga untuk nak profil atas ni kan. Saya punya latar belakang, saya hanya pemegang diploma saja, diploma Chemical Engineering in Environment. So dia UniKL Mindset. Degree pun halfway sebenarnya sebab saya minat untuk berniaga. Saya start pada tahun 2017 as a startup company di bawah syarikat enterprise Optasta Protein Industries. So di situ saya banyaklah membuat research dulu, membuat validation. Kita start with a one man game show. Saya start sendiri dengan memang research secara menggunakan aset UniKL juga, iaitu Intem, berlokasi di Sungai Buloh. Seperti UniKL Mindset, dia ada incubator, pusat incubator teknologi MARAP di Sungai Buloh. So dah 3 ke 4 tahun lah sekarang. And then sekarang ni kita sedang rehat pada 2019 hujung tahun. Memang start dengan jual-jual barang-barang seperti gadget-gadget phone, buat sewa kereta di UniKL Mindset tu sendiri. So dari situ timbul minat lah untuk kita nak buat berniaga. So dari situ slowly ada up and down, kita ambil pengalaman, kita belajar. Saya pernah waktu saya jatuh paling bawah lah, tak kata paling bawah. Pengalaman saya sampai habis grad, diploma, saya jual karipak tepi jalan. Sebelum tu lah saya start dengan benda ni. Alhamdulillah lah dalam 3 ke 4 bulan. Pengalaman tu mahal, walaupun tak berjaya saya boleh katakan nak buat brand sendiri. But then saya kerja sekejap di syarikat perkapalan di Langkawi sebab saya kampung Langkawi. As a port operator. So di mana saya buat kerja-kerja surat menyurat antara saya dan kapal lah, company dan kapal. Dan Alhamdulillah dari situ baru timbul minat untuk kita nak discover masalah yang saya nampak sebab saya memang orang aktif kesukaan dulu. Ambil protein yang dalam tepung. So dari situ timbul, kenapa tak ada produk yang sedia untuk diminum? Susah macam satu, kalau kita nak protein kita kena bancuh, kita kena masak, kita kena, kalau di kedai tu dia tak ada produk-produk yang macam straightforward untuk protein. Dan di pasaran macam di KL sendiri memang ada dijual dan harga memang sangat mahal lah, sampai satu item tu 10 ke 15 ringgit satu item, which is protein to eat ke ready to eat ke ready to drink ke kan. So whereby di situ saya kata, this thing kena buat, kita kena create produk kita sendiri kalau boleh, sebab kita nak memudahkan orang untuk konsum protein. Soalan nombor 8. Boleh Encik berikan anggaran monthly sales turnover perniagaan? Alright, sebulan sekarang ni average lebih kurang 50,000, 100,000 lah sebulan. Alhamdulillah lah, dan insyaAllah kita harapkan akan growing lah from time to time. Walaupun dia ada up and down sekarang ni, ekonomi tak menentu kan. Tapi kita cuba maintain with the 50,000 punya sebulan lah turnover. Seterusnya, anggaran income atau keuntungan? Keuntungan kita sama dalam 35,000 ke 200,000, itu range kita lah. Dalam lebih kurang kita punya profit margin dalam 50%. Memang agak tinggi kita punya profit margin. So plus minus kalau kita banyak layer, which is FMCG ni dia banyak layer. Dia ada distribution line, dia ada retailization line, dia ada daripada kilang kita bawa ke tempat-tempat lain. So kalau kita kurangkan level yang tu, kita boleh hit high profit margin lah. So roughly 35,000 sampai 200,000. Di sumber pembiayaan sebelum ke perniagaan? So modal saya sendiri personally, saya start dengan duit sendiri kumpul, dan juga ada keluarga juga tolong since 2017 starting dulu-dulu.
Dan majorly saya boleh katakan kita dapat geran lah daripada kerajaan dengan produk yang kita boleh offer as a innovation protein based product ni. Kita pertama kat Malaysia kita buat produk ni. So basically alhamdulillah lah kita dapat validation from a few agency government seperti Teraju, ISN, Institut Sukan Negara. So dia memang support dan bagi kita some injection fund lah untuk kita nak scale up from kita punya from MVP to ready to go market. Baik. Seterusnya, apakah social contribution yang Encik pernah buat dan berapa banyak kalau dari segi wang Encik bagi setiap tahun? Social contribution ni kita bercakap pasal sponsorship, request untuk permohonan pembiayaan untuk event-event dan sebagainya kan. So peruntukan in specific term kita tak ada allocate actually. Kita based on permintaan sesetengah individu ataupun company itu sendiri. Sebab kita bukan company yang besar lagi kan. Kita as a startup company ni, kita tak boleh nak spend banyak on the social contribution. But then of course kita memang looking forward to tolong, to bantu, to give back to society, which is kita ada contribute lebih kepada sebulan saya boleh katakan RM1,000 lah as a cash punya value. Dan as kita bagi stok dalam mungkin saya boleh katakan dalam 50 ke 100 katil sebulan. Amount saya boleh katakan dalam mungkin dalam 4,000 sebulan. Kita nak go to market, kita nak dapatkan validation feedback. Dalam masa yang sama diorang nak produk. So it's a win-win situation lah. Dalam 3 ke 4,000 sebulan lah boleh kata. Soalan 2, teknologi yang biasa digunakan sebelum COVID-19. Cik Zul selalu menggunakan telefon bimbit tak? Sangat selalu actually. Sebab banyak sekarang digital. Memang hampir setiap masa lah kita operation kita melalui sistem online. Maksudnya dalam transaksi online dan juga experience dalam online transaction ni Encik Zul dah biasalah. Sangat biasa, betul. Terus ni saya akan pass kepada Wan Nur Ami Syafiqah. Di pendapat Encik Zul, adakah perniagaan atas talian ni menarik minat pelanggan? Pada saya sangat-sangat dia boleh menarik minat pelanggan lah actually sebab zaman sekarang zaman digital. Zaman kita bercakap berkaitan dengan gig industri. Lebih kepada IoT, Internet on Things. So benda-benda macam ni orang jarang pergi ke kedai. Even kadang-kadang orang beli ikan, orang beli sayur pun semua ke digital. So pada saya, jualan di atas talian sangat boleh menarik minat ataupun pembeli untuk beli produk kita. Seterusnya, adakah menjual atas talian ni penting bagi Encik Zul? Pada saya sangat penting macam saya cakap tadi. Sebab semua orang sekarang ni berbelanja boleh katakan kalau contoh expenses sebulan tu banyaknya kepada online punya platform. So di situ memang kita as a peniaga ataupun usahawan memang kena ambil peluang untuk kita fokuskan banyaknya sebenarnya lebih kepada digital zaman sekarang. Lagi-lagi pada zaman wabak COVID-19 ni kan. Jadi adakah Encik mempunyai pendapat yang positif terhadap online selling? Saya sangat positif dengan jualan di atas talian sebab kita memudahkan ke semua orang. Jadi berkait dengan jawapan Encik Zul tadi, adakah patut menjual secara atas talian berbanding menjual secara bersemuka? Ini saya setuju dan tak setuju actually. Sebab kita sebagai usahawan kena be flexible. Kita tak boleh spesifik dalam satu channel sahaja. Kita kena wujudkan banyak channel dan ikut pada keadaan juga. Balancekanlah 60-40 untuk OPI. So basically dua-dua tu memang peranan yang penting untuk kita buat jualan. Jadi adakah jualan atas talian ini lebih mudah daripada jualan secara bersemuka? Pada saya betul, saya setuju. Sebab dia memang memudahkan kita untuk buat urus transaksi. Sebab kita tak perlu jumpa pun. Kita just dapat order and kita post. Adakah Encik Zul akan jual secara online ataupun di atas talian walaupun Encik Zul tidak dapat melihat bekalan? Saya setuju sebab memang kita jual produk sekarang tu kita tak perlu tengok pembekalan tu sendiri sebab kita dah tahu dah produk kita macam mana. Kita just jual kat atas talian dan customer terima dengan apa yang dia nampak. So saya rasa tak ada masalah. Betul. Adakah jualan atas talian ni selesa dan mudah digunakan bagi company Encik Zul sendiri? Apa mula saya buat jualan atas talian ni, saya agak skeptikal dengan digital platform lagi-lagi bila kita, masa saya cakap lah, kita bermain dengan produk minuman. Ni kalau kita melibatkan postage, satu katin tu dia agak berat, 6 ke 7 kg. So agak mustahil sebenarnya saya cakap belum kita terkena wabak COVID-19. And then bila kita dah mula, kita nampak impact dia sangat positif.
Dan saya sangat setuju, even kalau masa mungkin 3 ke 5 tahun akan datang pun memang saya rasa kita akan naikkan lagi jualan, fokuskan lagi kepada digital platform rather than kita go for physical. Kerana digital platform ni mempunyai demand yang sangat tinggi lah compared to physical channel kita sekarang. Saya akan masuk ke skop pendapat jualan atas talian terhadap customer. Adakah jualan atas talian ni baik dari sudut pelanggan? Depends kepada pelanggan tu sendiri. Kadang-kadang setengah pelanggan dia memang dia tak terlalu depends on digital platform. Jadi untuk orang macam tu dia agak sukar untuk membuat pembelian atas talian. Adakah bagi pendapat Encik Zul, jualan atas talian ini menguntungkan pelanggan, bagi pihak pelanggan? Dia menguntungkan pihak pelanggan sebab pelanggan boleh direct dengan pengilang sekarang ni. So dia boleh dapatkan harga yang lebih murah dan dia boleh membuat orang cakap apa, research ataupun di media-media sosial ataupun digital platform dengan variety of seller. Kiranya dia akan ada banyak option lah untuk dapatkan produk dengan. Adakah pelanggan memberi pengaruh positif bagi Encik untuk menjual dalam talian? Pada saya, pelanggan sangat memberi pengaruh yang sangat positif ketika membuat pembelian di dalam online digital platform, sebab di digital platform ni wujudnya feedback, testimoni, experience pelanggan tu terhadap pembelian yang dia buat. So mungkin di situ penghantaran cepat, dia bagi komen, mungkin produk yang sedap, saya dah repeat 3-4 carton. So something yang kita dapat macam tu, dia boleh menimbulkan orang cakap apa, kepercayaan kepada customer lain untuk melihat. Dari situlah wujudnya orang cakap apa, impact yang positif terhadap kami dan juga jualan kami sendiri. Berdasarkan jawapan Encik Zul tadi, semestinya lah Encik Zul rasa berbaloi dan berharga untuk menjual secara atas talian. Pada saya, jualan atas talian sangat berbaloi, tidak merugikan apa-apa kerana dia pun lebih kepada banyak kita boleh aplikasikan dari segi zero cost marketing dan berbagai-bagai cara lah untuk kita nak approach. Adakah menjual atas talian sekarang adalah trend? Betul, sebab semua benda kita jual atas talian, tak kisahlah barang itu sensitif, tidak sensitif, asal barang saja kita boleh jual even rumah sini pun sekarang kita dah boleh jual di digital platform. So pada saya ini adalah trend sekarang dan kita sebagai usahawan tak boleh tolak, tak boleh tak nak terima, kita kena adapt dengan keadaan perkembangan semasa sekarang dan akan datang. Adakah menjual atas talian ini Cik Zul menyediakan penghantaran barang tepat pada masanya? Pada saya, di Malaysia ini sendiri, kita dalam fasa pihak logistik ataupun big industry player kita panggil seperti NT, DHL dan sebagainya. Pada mungkin dia ada pertumbuhan yang sangat cepat. Mungkin back sebelum ni 2-3 tahun lepas kita agak sukar untuk orang cakap apa, hantar barang dalam masa yang singkat. Tapi sekarang mungkin 1-2 tahun kebelakangan ini sangat bagus dan kebanyakan syarikat-syarikat delivery ini dia memang dah memang orang cakap apa, ada komitmen untuk hantar barang tu 1-2 hari sampai ke tempat customer. So di situ wujudlah orang cakap peluang sebagai usahawan untuk kita fokus lebih pada jualan secara digital kerana benda itu memang kita dah dah capai barang sampai mengikut pada masa yang ditetapkan. Jadi adakah jualan dalam talian ni menyediakan polisi bayaran balik? OPI sendiri ataupun syarikat penghantaran kita buat 2 situasi lah. Sebab untuk OPI kalau barang tak sampai kita akan hantar one to one kepada customer. Pihak penghantaran delivery pun kita ada juga dia punya prosedur. Kita klien, dia syarikat penghantaran kita akan buat claim kemudian. Dan benda tu tak ada masalah lah walaupun akan ambil masa, tapi benda tu saya rasa tak memberi masalah yang besar untuk kita sebagai syarikat ataupun kita sebagai entiti usahawan mengeluarkan produk dan juga customer itu sendiri. As long as kita bertanggungjawab lah atas apa yang terjadi kan. Okay, saya akan serahkan kepada Afifah. Assalamualaikum Cik Zul. Alhamdulillah. Okay, saya akan sambung soalan berikutnya tentang kebergunaan perniagaan atas talian. Okey, untuk soalan pertama, bagi Cik Zul, adakah perniagaan secara bersemuka memenatkan? Pada saya, perniagaan secara bersemuka tidak memenatkan, tidak setuju dan setuju juga dalam setengah-setengah situasi. Tapi actually untuk perniagaan bersemuka ni kita
boleh melibatkan macam apa, keberkesanan untuk kita nak buat jualan tu lebih tinggi, of course. Sebab bila kita melibatkan dunia digital, kita hanya lihat gambar, kita hanya lihat testimoni secara jauh, kita hanya lihat video. Dia tak cukup. So untuk perniagaan secara semuka ataupun orang cakap lebih tepat lagi, perniagaan seperti saya buat minuman, so kita memang sangat lebih baik orang kata buat jualan secara semuka sebab kita akan ada sampel dan sebagainya. So bagi saya keberkesanan ataupun penat bersemuka tu saya rasa balance. Digital pun dia ada penat cara digital, cara semuka pun ada cabaran dia secara bersemuka. Jadi balance lah either digital dan juga bersemuka. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya, adakah bagi Encik Zul perniagaan atas talian menjimatkan masa? Pada saya sangat setuju. Sebab betul digital ni dia tak memerlukan banyak modal, banyak manpower, tak perlukan setup yang macam bersemuka. Dia hanya secara digital dan kadang-kadang tu lebih kepada kadang-kadang kita boleh create zero cost punya digital platform. So di situ sangat menjimatkan masa dan juga of course kita punya tenaga dan kita punya modal juga sendiri untuk kita nak buat secara digital. Okey, untuk soalan ketiga, adakah bagi Encik Zul penjarakan ke lokasi kedai Encik Zul susah ataupun merumitkan? Untuk saya, specifically untuk minuman, sebab saya tak ada tempat yang rigid untuk nak ke kedai. Saya just ada gudang, tapi still ada juga pick up produk di tempat-tempat saya. Pada saya, kalau kita compare dengan digital, of course, dia sangat rumit lah. Kalau kita nak buat semua orang pick up kat kilang atau kat gudang ke kan. So basically, dengan secara digital lebih senang dan kalau datang pick up dekat tempat kita agak rumit dengan lokasi dan sebagainya kan. Okey, baik. Soalan seterusnya, adakah bagi Encik Zul jarak dari rumah ke kedai adalah faktor yang penting? Pada saya, ikut pada produk dan nature of business tu sendiri. Tapi ikutkan, kalau contoh saya sendiri, saya bercakap pasal produk minuman, kita sepatutnya kena wujudkan ke sebanyak mana channel jualan secara offline. Jadi, ikut pada, macam saya kata, ikut pada brand dan juga produk tu sendiri. Kalau contoh specifically ataupun niche dia, macam contoh kita bercakap pasal kasut atau baju, so benda ini memang faktor penting lah untuk kita nak consider untuk buat pembelian atau penjualan. Tapi kalau untuk kita, untuk minuman sendiri, tak ada masalah untuk itu. Kalau kita boleh wujudkan banyak offline channel untuk kita buat jualan. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya, adakah menggunakan medium atas talian membantu Encik Zul dalam perniagaan? Menggunakan medium atas talian sangat-sangat membantu bagi perniagaan saya personally, kerana kita boleh kurangkan jurang, orang cakap apa, tak perlu sampai ke semua tempat untuk kita nak create awareness ataupun nak buat pemasaran dan jualan. Kita boleh gunakan je beberapa klik terus boleh buat jualan dan orang cakap apa, pemasaran seluruh Malaysia dan juga of course kita boleh orang cakap limitless boundaries across orang cakap satu dunia dengan menggunakan digital platform. So di situ sangat membantulah untuk saya dan OPI sendiri. Okey, soalan yang terakhir, adakah menggunakan media atas talian ini menjadikan menjadikan Encik Zul untuk lebih mudah mengetahui keperluan pelanggan? Pada saya, menggunakan medium atas talian lebih mudah betul untuk mengetahui keperluan pelanggan sebab kita boleh bina satu demografi yang tak memfokuskan kepada satu tempat. Kita boleh luaskan setempat, mungkin satu Malaysia dengan kita duduk pada satu tempat untuk kita study, untuk kita lebih mudah faham apa yang customer mahu, apa yang customer hendak melalui produk kita. So dari situ dengan menggunakan digital platform, ia sangat membantu saya lah dan OPI sendiri untuk kita faham customer kita, apa background dia, apa nature of apa yang dia nak dan sebagainya lah melalui digital platform. Okey, baik, itu sahaja untuk bahagian ini. Jadi saya akan ke part seterusnya, iaitu kemudahan kebergunaan perniagaan atas talian. Okey, untuk soalan pertama, adakah Encik Zul rasa perniagaan atas talian menyediakan maklumat pembekal yang cukup, yang mencukupi? Pembekal yang cukup. Pada saya, macam saya cakap tadi, saya dah cakap dah, kita buat secara digital, kita kena being transparent.
sebagai usahawan. Jadi pada saya personally, kita memang akan provide segala information yang cukup dan secara transparent untuk customer lebih faham pasal produk dan terus yakin untuk buat pembelian. Sebab secara fizikal ataupun digital ni, cabaran ni memang nak fahamkan customer apa yang kita jual. Sebab dia orang tak nampak produk, dia orang just nampak as a video ataupun gambar tu sendiri. So di situ kita kena sebagai usahawan kena peka dan juga bagi segala informasi yang diperlukan lah untuk customer kita faham dan terus mau pembelian dan yakin terhadap produk kita. Okey, baik. Untuk soalan yang seterusnya, adakah perniagaan atas talian ini membolehkan Encik Zul untuk memesan stok barang dengan senang atau mudah? Saya cakap, dia membantu bukan sahaja saya kepada pengguna produk saya, malah saya sebagai klien dengan supplier lain. So benda sini sangat membantulah dengan menggunakan digital platform. Tak perlu pergi ke kedai, hanya just membuat beberapa klik dan kita buat order dan terus kita sampai barang tu. So basically dengan digital platform ni, kita sebagai usahawan dan sebagai pengguna juga sangat membantu untuk kita nak membuat pembelian secara digital. Soalan berikutnya, adakah Encik Zul boleh membandingkan pembekal dengan mudah dalam platform atas talian? Pada saya memang kebanyakan masa pun saya memang akan buat pemilihan ataupun compare harga-harga produk dan juga bahan-bahan saya gunakan secara digital ataupun secara talian. Sebab dan ia sangat membantulah saya sebagai usahawan untuk mendapatkan lebih banyak pilihan untuk mencari yang terbaik untuk penggunaan produk kita sendiri. Soalan seterusnya, adakah perniagaan atas talian memberikan lebih banyak pilihan kepada usahawan? Ya, betul. Cakap penjualan dan pembelian di talian, dia mewujudkan banyak peluang dan juga orang cakap pilihan kepada kita sendiri sebagai usahawan. Soalan yang kelima, adakah mudah untuk usahawan menjadi mahir dalam menjual atas talian? Untuk saya, depend kepada keadaan, bergantung kepada usahawan itu sendiri. Tapi zaman dunia digital ni dia lebih dekat dengan usahawan-usahawan muda. Usahawan-usahawan yang generasi mungkin generasi sebelah kata generasi X, Y, Z. Sebab dia kena adapt dengan dunia teknologi. Jadi pada saya, atas pada usahawan itu sendiri, tapi kebanyakan digital platform sekarang sangat orang kata user friendly, mudah untuk kita handle. So basically tak ada masalah untuk itulah sebagai usahawan. Okey, soalan seterusnya, adakah menggunakan kaedah dalam talian mudah dan senang untuk difahami? Ya, menggunakan jualan atas talian sangat mudah dan senang untuk difahami untuk kebanyakan platform yang digunakan sekarang sebab dia memang lebih fokuskan kepada memudahkan pengguna itu sendiri. Untuk soalan terakhir, adakah menggunakan kaedah dalam talian adalah lebih fleksibel dibandingkan dengan perniagaan secara bersemuka atau face to face? Betul. Kalau kita gunakan jualan secara talian, dia agak fleksibel kerana mungkin waktu jualan dan pembelian tu kita tak pernah tutup pun actually sebenarnya. Kita buka aja selagi mana internet tu bergerak. So customer ataupun pelanggan boleh buat pembelian secara terus. So di situ kita wujudkan fleksibel lah. Tak ada kita ada spesifik masa, siapa nak beli, bila-bila masa di mana jua pun boleh beli produk kita. So di situ wujudnya fleksibel lah di situ. Okey, baik. Jadi saya akan pas kepada Dayana Batrisha untuk sambung. Ke soalan seterusnya, bagi Encik Zul, platform dalam talian runcit selamat di Malaysia. Antara OPI ada jual dekat Shopee kan? Shopee, Lazada, ada? Lazada ya, ada juga agent kita ada jual kat situ. Setiap platform dia ada orang cakap syarat-syarat dia untuk kita sebagai usahawan turuti ataupun ikuti. So pada saya sangat selamat dan bergantung pada platform tu juga. Tapi kebanyakan orang cakap platform utama seperti Shopee, Lazada yang besar-besar yang saya boleh katakan market trendsetter. Dia orang adalah peneraju pasaran digital platform. Sangat selamat digunakan walaupun masa cakap ada beberapa isu still barang tak sampai dan sebagainya. Tapi kita sebagai usahawan kena comply ataupun peniaga di situ kena comply, kena ikut pada undang-undang. Kita akan return sebagai one to one ataupun refund balik jika ada berlaku apa-apa masalah. So di situ akan wujudnya selamat lah sebagai kita sebagai peniaga dan juga pembeli itu sendiri.
Zul percaya tak yang bahawa terdapat banyak risiko untuk menjual dan membeli produk ni dekat atas talian kat Malaysia? Dah ada undang-undang yang memang kita perlu ikuti sebagai usahawan. Jadi sebagai customer pun saya rasa memang selamat untuk kita buat pembelian secara digital. Jadi tak ada masalah lah kat situ. Cik Zul juga percayalah bahawa platform dekat dalam Malaysia ni memang selamatlah untuk dijual kan? Jadinya. Ya betul. Saya sangat confident lah dengan digital platform sekarang di Malaysia sendiri sangat selamat untuk kita buat pembelian dan jualan secara online. Okey, kita akan ke soalan seterusnya. Okey, adakah platform dalam talian ni memang mudah digunakan? So, produk OPI memang lebih kepada perniagaan online seperti di Shopee lah paling paling macam cakap apa, permintaan tinggi lah. Untuk OPI sendiri memang kebanyakan customer atau pelanggan kita nak, ataupun kebanyakan customer sekarang dia nak cara yang sangat mudah. Dia just beberapa klik terus boleh buat pembelian. So di situ digital platform ataupun pembelian secara talian memang memudahkanlah untuk pelanggan dan juga penjual itu sendiri. Kita just display dekat secara digital platform dan diorang boleh buat pembelian dengan beberapa klik. So di situ memudahkan sistem transaksi jualan dan belian. So soalan seterusnya, adakah lokasi maklumat dapat dengan beberapa klik sahaja? Maksudnya penuh semua maklumat tentang produk OPI memang lengkap lah dekat platform perniagaan. Betul. Kita untuk online platform ataupun digital, kita ada beberapa channel sebenarnya. Seperti di Yeza, Shopee, Lazada dan website kita sendiri pun ada e-commerce punya platform. So di situ memudahkanlah customer untuk buat pembelian, untuk dia beli secara terus di mana platform yang dia suka. Yang dia lebih mudah untuk buat pembelian. So di situ ialah memudahkan kita sebagai peniaga dan juga dia sebagai pembeli. Seterusnya saya akan serahkan kepada Ilani Aisyah untuk soalan seterusnya. Terima kasih. Jadi saya nak soal tentang keseronokan jualan atas talian. Jadi soalan saya, semasa Encik Zul menjual atas talian secara online, adakah Encik Zul rasa teruja dengan permintaan pelanggan? Pada saya sebagai usahawan, kita seronok bila kita lihat contoh produk barang sampai. Kerana di situ kalau kita jual secara fizikal, kita tak dapat pengalaman yang macam tu. Maksudnya customer beli dan terus consume. Tapi secara digital dia akan share ataupun dia akan kongsi customer experience yang dia terima semasa pembelian, cara kita packing, rasa produk tu sendiri, kesan produk tu terhadap dia, itu kita boleh experience bila kita buat secara digital. So di situ wujudnya orang cakap pengalaman yang orang kata kita teruja lah, kita happy dengan customer experience dan pengalaman sepanjang transaksi itu berlaku. Encik Zul setuju tak bahawa yang jualan atas talian ni adalah aktiviti mengisi selapang? Pada saya sebenarnya persepsi itu salah sebab digital platform ni kita boleh go beyond limitless. Kita bercakap pasal dunia tanpa sepadan. So benda ni bukan sekadar mengisi masa lapang. Malah boleh kita naikkan syarikat kita terus ke pasaran antarabangsa sendiri. Encik Zul setuju bahawa yang jualan atas talian ni lebih baik daripada menjual dengan rakan ataupun keluarga? Oh, pada saya ini personally lah. Untuk jualan atas talian ataupun jualan kepada orang yang kita tak kenal lebih baik daripada jual dengan family dan juga rakan-rakan. Sebab of course bila kita melibatkan jualan dan pembelian, orang yang kita tak kenal adalah kawan baik kita sebenarnya untuk di dalam perniagaan, dalam bisnes. Okay, saya masuk ke soalan seterusnya tentang kebiasaan dengan crowdfunding. Right. So, sejauh mana yang Encik tahu tentang keadaan ramai ni, crowdfunding ni? So crowdfunding ni, bila kita cakap crowdfunding, kita ada beberapa NGO, beberapa entiti yang memang boleh kita orang cakap membuat permintaan untuk buat crowdfunding. So crowdfunding pula dia kena ada dua benda yang saya faham. Dia memerlukan satu jualan dan keduanya orang cakap apa, potential. Saya rasa benda ini saya tak berapa tahu sangat in detail. Tapi basicnya itulah. Okay, adakah Encik Zul mempunyai pengalaman dalam crowdfunding ni? Pengalaman saya tak boleh kongsi, tapi mostly kawan-kawan usahawan saya memang ada buat crowdfunding.
di bawah beberapa agensi ataupun NGO lah, dipanggil satu pitch in. So itu sedikit lah saya tahu pasal perkara yang pembiayaan ramai ataupun crowdfunding sendiri. Seterusnya saya masuk part B, iaitu soalan terbuka. Alright. Bagaimana prestasi perniagaan Encik Zul tentang berkenaan jualan dengan keuntungan sebelum COVID dengan semasa lockdown ataupun selepas lockdown? Prestasi perniagaan jualan OPI sebelum, semasa dan selepas COVID-19. Untuk OPI sendiri, alhamdulillah lah, kita as a startup company, kita operation tak terlalu tinggi. Jadi sebelum wabak COVID-19, alhamdulillah perjalanan OPI, saya boleh kongsi, kita ada menang beberapa geran lah yang memang kita buat scale up, kita buat pembaharuan produk, kita buat jualan yang sangat, orang cakap apa, kita nak hanya validate market. So di situ jualan kita memang tak banyak sebab kita gunakan infrastruktur in-tank, so tangki yang kecil. Kita biasakan 3,000 ke 5,000 botol sahaja. So jualan saya boleh katakan dalam mungkin in average sebulan dalam 20,000 macam tu. Hampir terjadinya MCO first pada tahun 2019. Alhamdulillah kita stop production. Kita stop production selama 6 ke 8 bulan untuk kita nak orang cakap apa, restructure balik kita punya produk, kita punya kilang, kita punya production line. Dan di situ 6 ke 8 bulan tu kita buat pembaharuan. Dan kita tak ada buat apa-apa jualan. Cuma di hujung-hujung nak buka ekonomi tu kita release produk sebenarnya yang terbaru ni, yang botol baru, yang macam gambar korang tu pada tahun 2000, actually bulan 3 tahun ni. Pada masa yang sama, first week ekonomi buka, kita buat jualan dan alhamdulillah kita punya sale bagus. Dan sampai ke hari ni pada bulan 3 sampai bulan Julai hari tu kan. So di situ memang kita terkesan sikit lah sebab kita kena boleh katakan 90% of kita punya nature of business is on digital platform. Alhamdulillah. Jadi saya paskan soalan seterusnya kepada Nurul Hazli. Bagaimanakah Encik telah berinovasi sebagai tindak balas kepada gelombang pertama PKP1 dan kedua, dan juga inovasi dalam kelembapan ekonomi? Macam Encik cakap tadi ada perubahan dalam strategi perniagaan kan? Kita secara rinci lagi. So okay, sebagai usahawan kita kena ada sifat yang memang kena adapt dengan situasi keadaan semasa. Nak tak nak kita kena terima benda tu. So kita kena be kreatif. So bila kita cakap pasal be kreatif, dengan wabak COVID-19 ni yang siapa pun tak jangka benda ni berlaku. FMCG punya industri, kita bermain dengan volume, mass, melibatkan 3 ke 4 layer from pengilang, distribution line, retailization dan juga end customer. So bila terkesan wabak ni, offline channel kita terus boleh katakan collapse. So masing-masing tak tahu apa yang nak kena buat sebab semua hanya bergantung pada kerajaan sendiri. Dan of course kedai-kedai still buka, tapi kita as a newcomer sangat terkesan sebab kita baru nak approach di kedai-kedai retail seperti mungkin Aeon, mungkin Tesco, Giant dan sebagainya kan. So benda-benda macam ni memang sukar untuk kita masuk dengan wabak COVID-19 dengan yang sekarang terkesan. Jadi kami terpaksa inovasikan kita punya struktur perniagaan daripada banyaknya offline kepada banyaknya offline. Sebab kita target sebelum ni pun kita jual 70% fokus kepada offline before MCO, 30% digital. Tapi sekarang kita lebih kepada vice versa, dia punya nature of business kepada 70% digital dan 30% saja offline. So di situ kita kena bijak dan juga kreatif lah. Kita kekal relevan dan juga sustain perniagaan kita. Tak kisahlah apa segala wabak ataupun pandemik yang berlaku, kita boleh terus kekal syarikat dan juga mungkin company itu sendiri. Okey, baik. Okey, seterusnya saya pas kepada Amy. Jadi apakah dari sudut positifnya jenis peluang perniagaan yang terhasil daripada pandemik COVID-19? Okey, jenis peluang pekerjaan yang terhasil ketika ataupun semasa wabak COVID-19 ini berlaku adalah, saya boleh katakan zaman sekarang adalah zaman gig, dunia IoT, dunia teknologi yang memang fokus lebih kepada digital. So nak tak nak, saya rasa kebanyakan orang sekarang ni kena be flexible juga. Tak kisahlah mungkin sebelum ni dia dalam bidang mungkin jualan secara offline, sekarang ni dia kena adapt kepada digital.
So pada saya peluang pekerjaan yang kita create pun sekarang ni, OPI sendiri memang kita buka banyaknya lebih kepada digital platform dalam jualan dan juga pemasaran position. So di situ semua orang kena adapt dengan teknologi, lagi-lagi untuk generasi Y dan Z, untuk kita terus kekal relevan di dalam pasaran. Tak semestinya kita nak bergantung pada fizikal, malah dunia social media ni memang kebanyakan orang ataupun hampir kesemua orang kena adapt dengan dunia digital. So di situ akan wujudkan banyak peluang pekerjaan lah untuk kepelbagaian kegunaan digital platform ataupun online itu sendiri. So di situlah peluang pekerjaan akan wujud pada zaman wave COVID-19 dan juga seterusnya akan datang pun. Okey, jadi seterusnya saya akan serahkan kepada Dayana. Seterusnya, adakah insentif dan sokongan yang diberikan oleh kerajaan berguna untuk perniagaan Encik semasa COVID-19? Okay. Pada saya sebagai usahawan, saya sangat berterima kasihlah kepada kerajaan, of course, kerana di dalam wabak COVID-19 ini sendiri banyak peruntukan, banyak plan-plan yang disediakan oleh kerajaan, seperti yang kalau kita lihat pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi dalam kurungan dalam plan bawah pemulih. Dia lebih kerajaan memfokuskan selepas wabak COVID-19 terkesan melanda negara, dengan di bawah plan program ini dia menggalakkan memberi bantuan rakyat dan menyokong perniagaan untuk kekal relevan. So di sini saja kerajaan berbelanja beratus bilion ringgit actually untuk rakyat dan juga peniaga itu sendiri. Contoh lebih spesifik seperti JKP Geran Khas Perniagaan. So di situ saja memang saya sendiri sangat bersyukur pada kerajaan dan terima kasih kepada kerajaan kerana membantu walaupun tak banyak tapi sedikit sebanyak di dalam wabak COVID-19 ni dia membantu kita untuk kekal relevan dan juga terus boleh bertahan sehingga mungkin selepas COVID-19 ini selesai, walaupun tak tahu selesai bila, tapi ia membantulah saya sebagai usahawan untuk daripada dana daripada kerajaan sendiri. Dan satu lagi mungkin program seperti penjana. Penjana adalah pemilihan jana semula ekonomi negara, which is dia membantu kita untuk mendigitalkan lagi kita punya produk. Dengan setiap company akan dapat pembiayaan lebih RM10,000. So di situ sangat membantu usahawan, tak kisah daripada urban area ataupun rural area. Dia boleh membantu kita untuk mendigitalkan lagi produk kita. Dalam masa yang sama, bantuan prihatin kepada rakyat sendiri yang untuk fokuskan lebih kepada B40 dan M40 daripada kerajaan di bawah pelan negara prihatin. Di situ saja dia akan mewujudkan orang ramai lebih membuat pembelian kepada produk-produk tempatan. So di situ akan mewujudkan kita punya perniagaan memberi impak yang positif lah, bantuan kepada rakyat, dan rakyat akan berbelanja kepada produk-produk tempatan ataupun mungkin melancong ke dalam negara. So di situ akan mewujudkan rangsangan ekonomi dan akan memberi impak positif kepada semua orang. So kerajaan saya rasa sangat komited lah membantu perniagaan dan juga rakyat itu sendiri sepanjang wabak ini melanda. So saya akan terima kasih kepada kerajaan kerana mewujudkan dana seperti ini yang membantu kita sebagai peniaga dan usahawan. Soalan terakhir, adakah Encik Zul mempunyai komen tambahan lain? So komen tambahan lain saya harap pada saya usahawan sendiri dia sangat perlu untuk adapt dengan keadaan semasa, walaupun krisis melanda ataupun walaupun keadaan akan seperti normal seperti biasa, kerana untuk kita kekal relevan kita perlu mengikut peredaran semasa, nak tak nak sebagai usahawan, dan be kreatif dengan apa jua yang berlaku pada masa sekarang dan akan datang. Dan saya rasa kerajaan pun dah main peranan yang sangat penting untuk membantu kita sebagai peniaga dan individu sendiri. Jadi saya rasa kita kena lebih komited untuk nak bantu balik kerajaan selepas semua selesai. Mungkin sedikit sebanyak tak fokus kepada mungkin directly to
negara sendiri, sebagai usahawan mungkin kita boleh buat jualan dan pembelian yang lebih tinggi, dan segala jualan itu kita boleh bagi balik ke negara melalui kita punya income tax. So di situlah komited kami sebagai peniaga, dan juga harap individu pun memberi balik, orang cakap apa usaha untuk membantu kerajaan balik pada masa-masa akan datang.